Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersama saya pada hari ini insya-Allah Ahmad Abdul Qawi bin Muhammad dalam slot Road to Arafah kita, bersiaran secara langsung di page Smart IQ Quranic Center insya-Allah. Jadi baik, insya-Allah pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar kerana sudah masuk dan tune in kepada slot kita untuk hari ini. Sudah lama saya kira saya tidak live lepas pada bulan Ramadan baru ni lah. Terakhir kita buat live tentang tak silap saya, yang terakhir saya buat live tentang kelebihan raya, kelebihan ataupun sunat-sunat yang perlu kita buat pada raya Aidilfitri baru ni. Jadi insya-Allah hari ini saya akan bersiaran secara langsung lagi, masih bekerja daripada rumah. Dan pada hari ini saya cuba memenuhi jemputan majikan saya iaitu Ustaz Azki untuk memberikan sedikit dua kata ataupun tazkirah dalam solat tadabbur Al-Quran. InsyaAllah saya cuba sebagaimana saya mampu. Moga-moga dengan tadabbur Al-Quran ini kita dapat mencapai peringkat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, mereka yang berfikir ini tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala gelarkan mereka sebagai ulul albab. Jadi semoga dengan tadabbur kita pada hari ini boleh saya refresh balik ilmu-ilmu yang ada, boleh saya ajarkan, boleh saya bincangkan dengan anda semua tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu ayat 17 hingga ayat 20 surah Al-Ghashiyah. Moga-moga dengan tadabbur ini kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selama mana kita hidup di dunia ini insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan kita punya solat tadabbur ini, suka saya ingatkan kepada anda semua, kita masih lagi berada di dalam satu pasca yang dipanggil pandemik COVID-19 ni. Walaupun negara kita bergerak secara laju untuk memvaksinkan kita punya masyarakat dan penduduk untuk kita mencapai imuniti kelompok, jangan lupa kita masih lagi belum menang. Kalau kita tengok kes-kes harian kita semakin lama semakin tinggi. PKP pun dah berlalu sebulan dah, dan ditukar nama pula kepada PPN. Ini secara tidak langsung menunjukkan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar sebagai ujian kepada kita ini. Satunya hikmah dia adalah untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama yang perlu kita capai, iaitu kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi slot-slot seperti ini, slot-slot ini adalah untuk kita mengembalikan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita. Apa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita adalah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Adakah tidak dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini menenangkan hati kita. Jadi pasca pandemik COVID-19 ini di negara kita masih belum lagi bebas. Kalau kita baca, kita berada di gelombang yang ketiga, yang mana saya kira kes harian kita setiap hari lebih pada 5,000 ini satu perkara yang membimbangkan, terutamanya di daerah-daerah ataupun negeri-negeri yang sekarang ini hampir lumpuh. Mereka punya hampir lumpuh dia punya hospital dan juga frontliner. Jadi saya menyeru kepada anda semua untuk kita sentiasa menjaga SOP kita. Kalau kita tidak boleh bekerja daripada rumah, pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan kita, memakai face mask, memakai hand sanitizer dan sebagainya, agar
kita mampu melawan COVID-19 ni. Ingat perkara-perkara seperti ini hanya boleh dimenangi apabila setiap daripada kita memainkan peranan dalam memerangi COVID-19 ni, insya-Allah. Saya kira semoga Allah SWT angkat bala ini dan juga menjadi peringatan kepada kita semua untuk lebih beramal ibadah kepada Allah SWT. Tidak kiralah hari ini, esok, lusa, selama-lamanya. Semoga kita mencapai syurga Allah SWT dan matinya kita dalam husnul khatimah, insya-Allah. Baik, pada hari ini saya akan mengupas sedikit tentang surah Al-Ghashiyah, memfokuskan kepada ayat 17, 18, 19 dan 20 yang saya baca pada awal kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan Al-Ghashiyah ini, surah ini bermaksud hari pembalasan. Al-Ghashiyah ini maksud dia hari pembalasan. Al-Ghashiyah ini adalah salah satu surah yang sangat-sangat menarik untuk kita semak dan kita kupas. Kerana ayat 1 hingga ayat 16 diceritakan tentang hari pembalasan. Diceritakan tentang bagaimana dua golongan yang ada dalam dua golongan yang berada di hari akhirat nanti, bagaimanakah sifat mereka, bagaimanakah keadaan mereka, dan diceritakan balasan-balasan mereka di dalam ayat 1 hingga ayat 16. Kalau kita perhatikan daripada ayat 1, maafkan saya, pada ayat 2 diceritakan wujuhun yawma idzin khashi'ah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dua golongan. Dua golongan ni kita tidak bawa dah label kita yang di dunia ini, kita tak bawa dah. Kalau kita di dunia ini kita bawa label sultan contohnya. Di akhirat kita cuma ada dua label sahaja. Adakah kita ini orang yang beriman ataupun orang yang kufur? Dua label ini berada pada hari akhirat nanti, menolak semua label-label, menolak semua pangkat-pangkat, menolak semua nama-nama kita yang ada di dunia ni. Bawa nama sebagai yang berhormat, akhirat Allah tak panggil nama kita depan yang berhormat. Bawa nama sebagai ustaz, akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tak panggil kita dengan nama ustaz. Kerana label yang ada di akhirat nanti, orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Jadi pada ayat 2 ini diceritakan tentang mereka yang kafir. Apa dia yang Allah Subhanahu Wa Taala kata? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah yang tertunduk hina. Pada hari itu ramailah kita akan tengok ramai muka dia menyembam tanah, ataupun berjalan muka dia jalan dulu daripada kaki, ataupun tunduk hina, ataupun jalan dengan membawa rantai-rantai, kan? Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan mereka ini, sifat mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Kafir dengan apa? Kafir dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, adakah itu semua orang kafir saja? Tidak. Tidak. Kerana masuk ayat ketiga dia kata amilatun nasibah. Kenapa mereka ini tertunduk hina pada hari akhirat? Kerana di dunia mereka melakukan kerja-kerja yang memenatkan mereka pada hari akhirat. Kalau kita tengok banyak kerja-kerja yang memenatkan kita di dunia ni, banyak sangat kerja yang kita panggil kerja yang sia-sia, kerja yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerja yang tidak ikhlas dan tidak mendapat apa-apa pun imbal balik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja inilah yang menjadi punca yang saya bacakan tadi. Mereka ini berada di hari akhirat dengan muka tertunduk hina, kan? Dunia ni bolehlah kita katakan, dunia ni kita kata saya orang yang beriman, saya solat, saya berzakat, haji pun dah 5-6 kali. Tetapi apa guna haji 5-6 kali? Apa guna solat kita? Apa guna kita memberi sedekah dengan banyak kalau kita tidak sertakan ikhlas dalam amalan kita? Ataupun apa guna yang kita buat amal soleh sebelum ini, sekiranya kita sertakan sekali dengan amalan-amalan yang buruk? Perkara inilah yang disebut sebagai amilatun nasibah, iaitu perkara yang sia-sia, pekerjaan yang memenatkan kita di hari akhirat nanti. Baik,
Ayat keempat, mereka berbunyi tasla naran hamiyah. Ini saya baca secara ringkas lah ayat 1 hingga 16 ni, sebab yang sebenarnya kita nak tahu yang 17 hingga 20, tapi insyaAllah saya baca secara ringkas. Ayat keempat dikatakan tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang sangat panas, iaitu neraka lah. Neraka ni ada banyak jenis, tapi semua neraka ni memang panas semua. Jangan bimbang. Okey. Baik, diceritakan dalamnya tusqa min ainin aniyah, mereka ini diberi minum daripada sumber air mata yang sangat panas. Kalau kita ni bersin ke apa, maafkan saya, kita ada selsema, demam, ataupun badan kita sejuk, kita berada di negara sejuk, memang kita minum air yang panas ni, dia boleh melegakan kesejukan dalam badan kita. Tetapi sekiranya kita berada di dalam tempat yang sangat panas lah, kaki kita pun dah dicucuh api, kan, tangan kita pun dah dicucuh api, kita sangat dahaga, sangat-sangat dahaga, diberi pula air yang sangat panas. Dan bahkan diceritakan dalam riwayat-riwayat yang lain, mereka ini diberi, diceritakan dalam surah An-Naba, mereka ini diberi air darah yang bercampur nanah. Darah yang bercampur nanah. Saya tak tahulah kalau orang lain pernah rasa darah bercampur nanah, tapi saya pernah merasa nanah tu sendirilah. Masa saya cabut gigi dulu, gigi saya rosak dulu, setiap masa duduk telan nanah, memang sangat menjengkelkan, memang sangat memenatkan, memang sangat seksa kita rasa. Itu baru dunia. Tapi akhirat sekiranya dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan mereka ini dengan darah yang mencampur nanah lagi panas. Ini. Baik. Ayat yang kelima dia kata, ayat yang keenam, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka ini pula tidak ada makanan bagi mereka selain pokok-pokok yang berduri. Dhari' ni pokok-pokok yang berduri. Cuba bayangkan kita ni dalam dahaga, kan, lapar lagi, dahaga lagi, panas lagi. Semestinya kita perlukan nutrien ataupun makanan-makanan untuk memastikan kita tahan dengan badan kita. Jadi kita, kalau dunia ni kita makan makanan yang baik, makanan-makanan yang sejuk, minum ais, kan, ABC sebagainya. Tetapi di akhirat nanti bila diseksa, bila panas, kita minta ahli neraka ini, maafkan saya refer kepada kita, maafkan saya, ahli neraka ini, bila mereka meminta makanan, minuman dan sebagainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihidangkan dengan perkara-perkara seperti tersebut. Pokok yang berduri, buah yang tajam, air yang panas, darah yang bercampur dengan nanah. Ini berbalik kerana mereka mengingkari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Yang mana makanan dan minuman tadi Allah Subhanahu Wa Taala kata la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan mereka, tidak menggemukkan mereka, dan juga tidak menghilangkan lapar. Bahkan kalau minum darah yang bercampur nanah tadi, semakin dahaga. Bila makan buah yang berduri, semakin lapar dan sebagainya. Ini adalah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tentang ahli neraka, tentang hari pembalasan. Hari pembalasan ni kita tahulah, barulah hari itu pepatah Melayu kata, sudah terhantuk lagi terengadah. Kata, benda ni Allah SWT turunkan kepada kita lama dah. Beza zaman kita kan, zaman Nabi Muhammad ini sangat jauh, kan. Cuba bayangkan pada zaman Rasulullah, walaupun diturunkan, walaupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala demonstrate kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun masih ada mereka yang tidak beriman. Jadi dunia ini mengambil masa yang lama untuk kita adaptasi kepada ayat Al-Quran, kan, tafsir-tafsir Al-Quran dan ajaran Islam ini. Jadi mustahil lah kalau kita ini menggunakan frasa, kita kata, kita tidak mendapat hidayah lagi untuk kita bertaubat, kita tidak mendapat cahaya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tak asal lagi nak bertaubat. Mustahil lah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran dan juga peringatan kepada kita sangat lama. Mustahil lah kita tidak mendapat hidayah lagi
Apa yang kita tak dapat adalah kita ini tidak mentadabbur dan meneliti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Itu yang jadi masalah kepada kita sekarang ni. Okay, baik. Jadi itu 5 yang pertama itu juga, maafkan saya, 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Ghasyiyah itu menceritakan tentang keadaan orang yang kafir di akhirat nanti, muka mereka yang menunduk. Diceritakan dalam hadis Nabi berjalan dengan diikat rantai, kan? Ada yang berenang dalam air liur, kan? Ada yang dah sikit-sikit je lagi nak tenggelam. Ada yang muka dia berjalan dulu, bau kaki dia berjalan, ada yang berjalan tunggang terbalik dan sebagainya. Ini diceritakan dalam surah Al-Ghasyiyah ini, kenapa mereka jadi macam ni. Kejap lagi saya beritahu kenapa mereka jadi macam ni. Ayat yang ke-8 dan sampai ke ayat yang ke-16 diceritakan tentang mereka yang buat amal soleh. Pada hari itu dikata ayat yang ke-8 tadi, wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari tersebut juga, kalau kita kata golongan yang pertama tadi yang saya sebut adalah golongan kafir, tentang kafir dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat golongan yang kedua, iaitu golongan yang menuruti segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya wujuhun yawma idzin na'imah, muka mereka berseri-seri. Kenapa muka orang yang beriman pada akhirat ini, pada hari akhirat ini berseri-seri? Kerana pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada mereka apa yang mereka ada pada, apa yang mereka dengar, apa yang mereka percaya pada dunia ini, semuanya betul. Kan, hari pembalasan betul. Berkumpul di padang mahsyar betul. Mizan juga betul. Dan bahkan syurga juga betul. Maka mereka berseri-seri melihat segala nikmat yang bakal mereka dapat nanti. Berseri-seri muka. Dan bahkan berada di padang mahsyar mereka tidak merasa panas. Kan? Ada yang dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, ada yang dalam riwayat Rasulullah kata, mereka ini ada yang berjalan sangat laju bila berjalan melalui titian sirat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti menaiki kereta, ada yang seperti menaiki tunggangan. Ini mencerminkan bagaimana amalan mereka di dunia. Jadi muka mereka ni berseri-seri kerana tengah menunggu nak mendapat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Kerana di dunia mereka tidak mengikut hawa nafsu. Kerana kita tengok perkara-perkara di dunia ni, perkara-perkara dosa ni sangat sedap, sangat syok, kan? Minum arak, disko, makan harta orang, kan? Tukar nama, tipu daya pada orang lain, tipu harta orang. Semuanya perkara-perkara yang memberikan keenakan di dunia sahaja. Jadi orang yang beriman ni, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut dengan harapan nak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada mereka pada hari akhirat, tu anda akan dapat apa? Permata, maafkan saya, istana-istana yang dia perbuat daripada permata, kan? Bidadari sudah menunggu, dan sekiranya masuk syurga bersama ahli keluarga, isteri anak-anak pun sudah tunggu dalam syurga. Itu kita dapat. Maka muka mereka berseri-seri menunjukkan gembiranya mereka, menunjukkan betapa mereka melakukan amal soleh pada dunia, di dunia, maafkan saya. Seterusnya, sama balik ayat ke-9 dikata lisa'yiha radiyah. Kerana mereka ini merasa gembira dengan usaha, iaitu amalan-amalan mereka di dunia. Bila ada peluang nak makan rasuah tapi mereka tinggal, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan di akhirat nanti. Jadi mereka perlu, jadi di dunia ni kita merasa macam tu kan, orang tawarkan duit banyak. Sekiranya mereka ini tidak beriman, memang akan ambil lah, kan? Rasuah, korupsi ni benda yang tak nampak. Sekiranya kita berjawatan saja baru kita dapat merasakan perkara-perkara ini. Maka saya minum air sekejap. Jadi orang yang beriman, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut, mereka berhak untuk merasa gembira. Lisa'yiha radiyah, kerana amalan-amalan mereka itu radiyah. Amalan-amalan mereka diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada dalam syurga yang tinggi.
Jadi amalan yang baik disertai dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikata fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Mereka ni tidak dihidangkan, tidak diberikan dalam syurga ini tidak ada perkara yang lara. Kena ingat, antara kegembiraan kita ini dalam syurga ini bukannya kita boleh bukannya kita kata bukannya kita kata apa keinginan kita Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dalam waktu yang singkat. Bukan itu saja. Contoh nak nasi kandar, pop datang nasi kandar. Nak kereta Lamborghini, pop datang kereta Lamborghini. Nak pergi situ, nak pergi sini, nak hidup macam tu, nak hidup macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Bukan itu sahaja nikmat yang kita dapat, tetapi nikmat yang paling besar adalah bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dan seterusnya dikata fiha ainun jariyah, iaitu terdapat mata air yang mengalir. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, terdapat sungai-sungai yang mengalir, yang diperbuat daripada susu, yang diperbuat daripada madu. Sekiranya diceritakan kalau diminum air tersebut tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Fiha sururun marfu'an, ayat yang ke-13 dikatakan di sana ada pelamin-pelamin, tempat-tempat duduk yang ditinggikan, menunjukkan mereka ini berhak mendapat balasan yang baik daripada Allah SWT, kerana dunia ni mereka tinggal perkara buruk dan buat perkara yang baik. Ini ayat 14 sampai 16 straight lah, cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada kita. Banyak lagi cerita sebenarnya melalui naratif lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ayat-ayat yang lain ada. Dicerita wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Diceritakan ada gelas-gelas yang tersedia air dalamnya, ada bantal-bantal yang empuk yang boleh duduk, boleh tidur, dan ada permaidani, nak pergi situ permaidani dihampa, nak pergi sini permaidani dihampa, nak tidur sini permaidani dihampa, dan sebagainya. Tetapi menariknya surah Al-Ghasyiyah ini adalah pada ayat yang ke-17. Pada ayat yang ke-17 diceritakan, ayat 1 sampai 16 diceritakan keadaan dua golongan pada hari akhirat. Tetapi ayat yang ke-17 ini Allah kata afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Macam tak kena. Yang kita nampak tadi cerita pasal tu, tapi tiba-tiba cerita pasal ni. Ini adalah maksud tersirat. Maksud tersiratnya apa? Kenapa golongan kafir tadi, golongan yang ingkar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh masuk ke neraka? Kenapa golongan soleh ini boleh masuk ke syurga? Berkisar kepada ayat-ayat yang kita akan baca ini. Yang pertamanya Allah kata kepada kita afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah tidak mereka ini memerhatikan bagaimana seekor unta ini diciptakan? Kita tengok dalam afala tu, huruf alif itu pertanyaan istifham, yang mana Allah tanyakan kepada kita, tanyakan kepada golongan-golongan yang kafir itu tadi, tak tengok kau kepada bagaimana Allah ciptakan unta. Habis tu ustaz, orang kafir je kau jadi ayat ni? Tidak. Kepada orang beriman, maknanya mereka membuat perkara yang sama, iaitu mereka memerhatikan bagaimana seekor unta ini dicipta, ataupun kita kata memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa memperingati ataupun memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka bertasbih memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan tertipu dengan dunia ini kan. Kita tengok tingginya langit, dahsyat langit, hebat langit, tapi kita terlupa nak bertasbih membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita kembali kepada penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu nak tunjuk kita perkara besar-besar. Benda yang ada di sekeliling kita ini sudah pun menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya hikmah di sebalik memerhatikan.
Kalau kita tengok balik dalam ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan nadhara, iaitu memerhatikan. Dia ada beza memerhatikan dengan tengok. Tengok dalam bahasa Arab yara, ra'a yara, kan? Ataupun syahada, menyaksikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nadhara. Nadhara ini ditukar pula kepada fi'il mudhari' yang membawa maksud sekarang atau berterus-terusan. Jadi kalau kita memerhatikan pada hari ini, adakah tepat dengan ayat tadi, iaitu yanzuruna? Kalau kita perhati hari ini, setahun lagi, perhati balik dah setahun dah. Tidak tepat. Memerhatikan, memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini kena berlaku secara berterusan. Sebab itu dia letakkan fi'il mudhari'. Afala yanzuru? Adakah mereka ini tidak memerhatikan kepada bagaimana unta ini dicipta? Jadi ulama' ada menyebut kita ini tidak perlu menyerabutkan kepala kita. Kita ini tidak perlu memikirkan, tidak perlu memperberatkan fikiran kita untuk memikir zatillah. Sebab memang akal kita tidak akan pernah tercapai untuk kita fikir bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Otak kita, akal kita tidak tercapai, kerana tidak ada perkara haiwan, manusia, bentuk, objek ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ingat betul-betul. Jadi ulama kata fal yufakkiru fi khalqillah. Ulama kata berfikirlah pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, kalau kita tengok balik dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala berikan cerita pada kita kronologi bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sebelum dia mendapat wahyu untuk dinul hanif kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia kronologi bagaimana dia memerhatikan pergerakan alam ini untuk dia yakin dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok balik dalam surah Al-An'am ayat yang ke-25, ayat yang ke-75, maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Ayat 75 surah Al-An'am. Allah kata, dan demikianlah kami ini perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami. Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Apa dia? Allah tunjuk kepada Nabi Ibrahim as-samawat wal ard waliyakuna minal muqinin, dan agar Allah kata kepada kita dalam surah tersebut, dalam ayat tersebut, Allah kata dengan menunjukkan langit dan bumi kepada Ibrahim ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, moga dia lebih yakin dan betul bahawa terdapat satu kuasa yang besar selain daripada alam ni yang dia lihat. Sebelum Nabi Ibrahim tengok pada alam ni, memang dia bergaduh dululah dengan ayah dia tentang berhala yang disembah oleh ayahnya, kan? Jadi dalam ayat tersebut dia kata, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika mana Nabi Ibrahim duduk memerhatikan kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, maka datanglah kepada dia malam dan dia melihat sebuah bintang, dan dia berkata, qala hada rabbi. Bintang tu jauh tu, bersinar elok, dia kata, ini Tuhan aku. Nabi Ibrahim kata masa tu, waktu tu lah. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kan ketika mana malam itu berlabuh, ketika mana bintang itu terbenam, dia kata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Takkanlah Tuhan ni kita nampak kemudian hilang terbenam, ganti dengan matahari, ganti dengan benda lain. Itu Nabi Ibrahim kata. Kemudian dia kata, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Nanti ketika mana dia melihat bulan terbit, dia kata, ini Tuhan aku, besar lagi daripada bintang. Bintang kecil bersinar, tapi bulan lagi besar, lagi bulat, lagi bersinar daripada bintang. Dia kata, qala hadha rabbi. Nabi Ibrahim kata,
Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Dan ketika mana bulan itu terbenam juga, sama seperti bintang tadi, bulan itu pun terbenam, ganti dengan matahari. Dia kata, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Takkanlah Tuhan ini boleh terbenam dan gantikan benda lain. Jadi dia mencari. Dia kata, bulan bukanlah Tuhan aku. Masuk kepada ayat seterusnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Apabila dia melihat matahari itu naik, matahari itu terbit, dia kata, oh, ni lagi besar. Qala hadha rabbi hadha akbar. Ini pemikiran kita yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Pemikiran manusia ini, benda yang besar kita kira dia kuat. Pemikiran kita manusia macam tu. Nabi Ibrahim pun macam tu, dia kata qala hadha rabbi hadha akbar. Ini lagi besar daripada bulan, ini lagi besar daripada bintang. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Selepas tu, bila matahari terbenam, dia kata, takkan hak besar pun terbenam juga. Macam mana adakah ini Tuhan aku? Jadi kronologi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, berikan kepada Nabi Ibrahim itu boleh di-apply pada kita, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keadaan tersebut kepada Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim ni waliyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim ini lagi beriman, lagi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, berbalik kepada surah Al-Ghasyiyah. Sebab tu kita dianjurkan untuk duduk dan berfikir, merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok langit, bila kita tengok sungai, bila kita tengok ciptaan-ciptaan yang lain, kita kata subhanallah, kan? Maha suci Allah. Macam mana benda ni boleh jadi? Perkara pertama Allah turunkan kepada kita ayat yang Allah SWT bagi tahu kepada kita, ayat tadi 17 tadi, ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kita tidak tengok macam mana unta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan unta? Kambing ada, semut ada, awak tak letak semut, kan? Tak letak burung merpati. Burung merpati ni kalau kita train boleh hantar surat tanpa fail. Kenapa tidak? Kerana hikmah dia, orang Arab ini pada zaman dulu sangat-sangat rapat ataupun sangat-sangat dekat dengan unta. Unta lah kenderaan yang mereka tunggang untuk berniaga. Kan, berniaga kalau kita tengok zaman dulu, kaum musyrikin, kaum Quraisy yang ada di Mekah dan Madinah, mereka berniaga ke Syam. Mereka pergi ke Yaman dan sebagainya, menaiki unta. Tapi kalau kita tengok sini kan, unta ini unik tak unik dia, boleh berjalan merentas padang pasir selama 8 hari berturut-turut. 8 hari berturut-turut. Kita tengok, habis tu kenapa dia tak pakai kuda? Kuda lagi laju, kan? Kuda ini memang kalau kita kata kuda ni lagi laju, kan, lagi bagus, lagi tegak badan dia, kan. Tetapi kuda ni bila lari lama dia akan penat, dan dia tak sama dengan unta. Kerana unta ni dia ada tangki air kat belakang. Jadi unta ini boleh duduk dalam tengah panas, kan. Walaupun tanpa air selama 8 hari, dia boleh hidup, dia boleh berjalan, bahkan boleh menggalas alatan-alatan yang orang Arab nak jual dekat Yaman. Bahkan walaupun dia tidak minum air selama 8 hari, unta masih boleh mengeluarkan susu untuk penunggang dia tu minum, kan? Kalau kita tengok dalam kajian sains yang dibuat, tapak kaki unta ini sesuai untuk berjalan dalam pasir. Walaupun dia jatuh dalam pasir, dia tetap boleh bangun, dia tetap boleh angkat kaki dia, boleh grip dalam pasir itu. Tak sama macam kuda, tapak kaki dia. Dan juga kalau kita perhatikan, bulu mata unta ini dia ada 2 lapis. Satu untuk luaran, satu untuk dalam, menahan pasir. Sebab kalau kita perhatikan pasir pada zaman dulu, di padang pasir ini, dia punya pasir ni laju, kan? Bila datang ribut pasir ni, unta masih boleh melihat dan juga masih boleh jalan seperti biasa. Tak sama macam kuda juga. Kalau kita tengok
Ini Allah SWT turunkan kepada orang musyrikin, kata, awaklah tak tengok, kenapa tak tengok bagaimana Allah SWT ciptakan seekor unta, kan? Jadi baik, ayat yang kedua dia kata wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tak tengok kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan langit ini tanpa ada perkara yang pegang. Tak ada tiang, tak ada tali, tak ada gam uhu dan sebagainya, kan? Wa ila, ayat ke-8 betul lah, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Kerana hikmah dia, Buya Hamka kata, dia terdapat satu munasabah tentang aturan ayat ini, aturan ayat 17, 18, 19 dan 20. Kerana orang Arab ini sentiasa bermusafir menggunakan unta, kan? Sentiasa bermusafir menggunakan unta. Ayat yang kedua, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Orang Arab ini sentiasa menggunakan bintang untuk menentukan arah. Jadi yang ayat 17, 18, 19, 20 ini perkara-perkara yang sangat dekat dengan orang Arab. Jadi kalau kita tengok balik, kalau kita tengok balik pada zaman kita sendiri ni, kita tengok balik langit ini, kalau kita tengoklah, kan, kita bumi kita mempunyai ozon. Ozon ini mempunyai graviti, kan? Dan kalau kita lihat setiap planet, setiap bintang, setiap bulan dan sebagainya mempunyai peredaran mereka sendiri, kan? Bumi berputar mengelilingi matahari, kan? Bulan berputar mengelilingi bumi, dan planet-planet yang lain yang ada ni berputar mengikut paksi mereka tanpa berlaga, tanpa berlanggar antara satu sama lain. Tidak untuk kita faham bahawa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini punca sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita supaya kita ini fikirkan, kalaulah planet ini dia ada perjalanan dia sendiri, mestilah pencipta dia ni sangat berkuasa dan sangat hebat. Ini yang perkara yang kita perlu tadabbur dalam ayat ini adalah bila kita melihat kepada langit, bila kita melihat kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa Allah kerdilnya aku berbanding pencipta yang menciptakan semua. Kita sambung ayat nak masuk minit 40 dah. Okay, baik. Ayat yang ke-19 dikatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka ini memerhatikan kepada gunung ganang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pasakkan gunung ganang ini ke dalam bumi. Dululah, kalau kita tengok saya punya kampung dulu, kalau kita nak bina satu tiang dulu, kita nak bina satu tiang, nak letak papan tanda dan sebagainya, bila kita letak, kita pasakkan dalam, kan? Bila pasak dalam, dia tak bergerak, kan? Gunung ini fungsinya dipasakkan ke dalam tanah, ke dalam bumi ini untuk memastikan bumi ini tidak bergerak. Tapi kita tengok memang bumi ini bergerak 24 jam. Tapi kalau kita perhatikan, tempat kita ni, negara kita ni jarang dilanda gempa bumi. Ada tu ada, tapi jarang. Kerana kita garisan khatulistiwa kita ini sangat kukuh dengan gunung ganang yang melindungi kita daripada gempa bumi. Kita tengok di US dan sebagainya, kan, negara-negara orang putih ni, gempa bumi, taufan, ribut dan sebagainya semua berlaku. Terutamanya gempa bumi lah, kerana mereka tidak mempunyai pemasak tadi. Baik. Seterusnya wa ilal jibal. Saya baca dah. Yang ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi, kenapa tidak perhatikan bagaimana kita hamparkan bumi ini seperti permainan, straight je, untuk manusia duduk, untuk manusia bermastautin, untuk manusia bermusafir, untuk manusia bercucuk tanam, kan? Kalaulah bumi ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh hamparkan straight macam tu, kan? Tidakkah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah perkara yang kita perlu teliti,
di dalam kita mentadabbur, memahami dan meneliti ayat Al-Quran dan juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perkara ini membawa kita kepada rasa syukur dan juga rasa kerdilnya kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang perlu kita baca, ini yang perlu kita teliti dan tadabbur. Jadi Buya Hamka kata dia ada satu munasabah, dia ada satu benang merah yang mengaitkan 5 ayat ini. Kerana unta itu perkara yang selalu orang Arab guna. Tunggang, untuk minum, untuk makan, bulu dia pun digunakan sebagai baju dan jaket dan sebagainya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, saya beritahu tadi, kerana orang Arab ini menggunakan bintang-bintang yang di langit sebagai penunjuk arah. Seterusnya wa ilal jibali kaifa nusibat, kerana orang Arab ni bila dia musafir, kalau kita perhatikanlah, bila dia musafir, padang pasir ni dia straight je, straight, tanpa ada apa-apa pohon, apa-apa pokok, kecuali gunung ganang saja. Jadi bila terlalu panas dan sebagainya, orang Arab menggunakan bukit bakau gunung ganang ini sebagai tempat berteduh. Wa ilal ardi kaifa sutihat tadi, ini adalah tempat yang Allah SWT hamparkan straight tadi ini untuk manusia mencari rezeki dan juga meneruskan kelangsungan hidup. Dan juga kalau kita perhatikan dalam ayat ke-20 itu, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau kita tengok Arab ni, rumah dia tak macam kita. Rumah kita ada atap kan, tapi Arab dia panggil sutuh. Sutuh ni adalah satu tempat yang straight atas bumbung tu, dia tak ada bumbung, dia ada straight je. Straight je, ini dipanggil sutuh. Tapi kalau kita kata bumi ini hamparan, kenapa dipanggil sutuh? Kan? Kerana setengah ulama menafsirkan bumi ini di dunia ini memang menjadi tempat kita pijak. Tetapi bila kita masuk ke alam barzakh, itu bumi inilah yang menjadi bumbung kita, bumbung kepada rumah abadi kita. Baik. Jadi 7 ayat ini, maafkan saya, 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini yang saya bacakan, yang saya ceritakan adalah untuk kita berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam musim pasca pandemik ini. Ini adalah hiburan kita. Kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kita mentadabbur supaya kita merasa tatma'innal qulub, kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, orang yang berfikir ini Allah Subhanahu Wa Taala gelarkan mereka ulul albab. Allah kata dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maafkan saya, ayat ke-190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam ini dan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berakal, iaitu ulul albab. Allah SWT bagi kita 2 ciri-ciri ulul albab. Allah kata apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apa dia orang ulul albab ini? Mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sambil duduk, qiyaman, berdiri, sambil duduk, wa qu'udan wa ala junubihim, atau keadaan berbaring pun fikir, langit macam mana tinggi sangat ni, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Berdiri pun dia fikir, duduk pun dia fikir, tidur pun dia fikir, bahkan sebelum dia tidur pun dia fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kedua ulul albab ini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ini memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bila fikir tentang cipta langit dan bumi ini, bukan puji langit dan bumi, tapi puji pencipta dia. Mereka kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya Allah, engkau tidak menciptakan langit bumi ini, engkau tidak ciptakan dia sia-sia. Kerana adalah hikmah di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Dan kena ingat, doa ulul albab ini ada 3. Saya ajarkan kepada anda semua doa ulul albab ni. Doa yang pertama iaitu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar.
orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam neraka ini tidak ada pertolongan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan terakhir, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amalkan 3 doa ini dalam masa yang kita memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita bertasbih dan mensucikan dan memperbesarkan dan memperagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mentadabbur ini mendapat pahala dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik, saya kira sampai situ sahaja slot kita pada hari ini. Semoga dengan perkongsian saya tentang surah Al-Ghashiyah ini sedikit sebanyak memberikan ketenangan hati, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Moga tenang hati saya, moga tenang hati anda semua, moga tenang hati kita semua untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu sememangnya daripada diri saya sendiri. Semoga kita punya sekiranya ada sedikit kesalahan dalam bacaan baris dan juga kesalahan maklumat, saya mohon maaf daripada diri saya sendiri. Baik yang saya sebutkan tadi, baik itu memang Allah Subhanahu Wa Taala, buruk itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah akan bersama saya lagi dalam slot dan rancangan seterusnya. Ahmad Abdul Qawi bin Muhammad. Saya sudahi slot ini dengan ucapan terima kasih kerana sentiasa tune in bersama saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.